Bismillahirrahmanirrahim. So ni untuk contoh nombor 12. Okey. Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah dengan menggunakan kaedah penggantian. Okey. So kalau kita tengok sini contoh ke-12 lah. Okey, so diberi kepada pelajar X satu persamaan adalah X tolak 3Y sama dengan 7 dan satu lagi 5X tambah 2Y sama dengan 1. Okey, so sebenarnya kaedah ni adalah mencari nilai X dan juga mencari nilai Y. Okey, melalui dua persamaan linear yang diberi. Okey, so kalau sebelum ni kita belajar tentang kaedah mencari nilai X dan Y menggunakan kaedah graf, itu tempat persilangan tersebut, itulah nilai X dan nilai Y. Okey, manakala untuk kaedah penggantian, okey, dia ada kaedah yang mana syarat dia dah bagi tips kat sini. Yang pertama sekali, okey, dah ada kat muka surat 140 ni. Okey, kaedah yang pertama adalah ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Ni maksudnya kita nak ungkapkan, masukkan ataupun gantikan satu pemboleh ubah ke dalam sebutan yang satu lagi. Maksud kalau kita jadikan yang ni akan masuk ke dalam yang ni. Okey. Kemudian kita gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan satu lagi. Okey, seterusnya selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So kita selesaikan untuk satu pemboleh ubah sahaja sebab bila kita dah gantikan, maksudnya kita nak cari satu sahaja dulu pemboleh ubah. Okey. Seterusnya gantikan nilai yang diperolehi. So kita tengok, kita buat step by step. Okey, so yang step pertama ni adalah mengungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Maksudnya kita akan ungkapkan satu daripada pemboleh ubah. Maksudnya kalau soalan asalnya ada X dan ada Y, maka kita ungkapkan satu sahaja. Maksudnya mungkin kita ungkapkan X, okey, dalam sebutan Y. Tu maksudnya untuk yang pertama, step yang pertama lah. Ni yang step yang pertama kita ungkapkan. Jadi seperti yang cikgu telah bincangkan di whiteboard pada Ahad yang lepas. Okey, so cikgu ambil ni, kita anggap sebagai yang ni adalah persamaan pertama. Okey, ni adalah persamaan pertama, cikgu susun semula. Okey, so cikgu tulis, okey, X, okey, tolak 3Y sama dengan 7. Okey, so cikgu anggap ini adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan pertama ke satu ataupun pertama. Jadi stepnya adalah kita perlu ungkapkan satu pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah satu lagi. Maksudnya kita ungkapkan, jadikan ini sebagai tajuk. Okey, so kita ungkapkan X, pemboleh ubah X ke dalam sebutan Y. Okey, so sekarang ni kita tak naklah Y sebab kita nak X ni dalam bentuk yang single sahaja. Jadi antara X dengan Y, X lebih mudah untuk kita ungkapkan. Okey. So sekarang ni bila tak nak 3Y, maksudnya kita buat operasi tambah 3Y lah sebab nak hapuskan 3Y. So bila yang kat kiri tambah, okey, disebabkan ia satu persamaan, maka yang kat kanan pun kena tambah, yang sebelah kanan pun kena tambah 3Y. Okey, so macam tu kan. Okey, so seterusnya kita potonglah sebab kita dah hapus kat sini. Maka tinggal lagi, okey, persamaan pertama tadi, tinggallah lagi hanyalah X sahaja. Okey, sama dengan 7 tambah, okey, 3Y. Okey, so ni maksudnya step yang pertama tadi yang dia bagi tahu ungkapkan satu daripada pemboleh ubah ke dalam sebutan. Ungkapkan X dalam sebutan Y. Yang ni maksud dia. Okey, so dari persamaan satu akan jadi persamaan yang ketiga lah. Okey, so kita tak ubah lagi yang ni. Yang ni kita tak gunakan lagi. Jadi untuk yang ni, okey, 1 dan 3 kita anggap tadi yang ni persamaan 1, yang ni persamaan ke 2 lah.
So persamaan yang kita ubah tadi adalah persamaan yang ketiga, ataupun nak anggap persamaan pertama pun tak apa. Okey, cikgu anggap yang ketiga lah. Okey. So sekarang ni kita salin balik, kita salin ambil persamaan kedua yang kita tak usik lagi tadi. Okey, yang ni iaitu persamaan kedua kita adalah, okey, persamaan kedua. Okey, persamaan kedua kita adalah 5x tambah 2y sama dengan 1. Okey. So, step kedua dibagi tahu adalah gantikan ungkapan, okey, gantikan ungkapan itu ke dalam persamaan yang satu lagi. Okey, step kedua, okey, kita gantikan persamaan yang kita dapat tadi, persamaan x dalam sebutan y, okey, kita gantikan ke dalam persamaan yang satu lagi. Maksudnya tadi kita ubah yang satu, okey. So kita yang satu tadi, yang kita dapat ungkapan tadi, kita masukkan ke dalam persamaan kedua. Okey, so maksudnya kat sini persamaan ketiga ke dalam persamaan kedua. Tu maksudnya. Jadi maksudnya adalah bila x adalah tajuk, kita akan gantikan, okey, nilai x ni. Nilai x ni bersamaan dengan 7 tambah 3y. Jadi x ni yang kita akan gantikan. Okey, tengok kita akan gantikan dengan yang ni. Okey, so tu maksudnya kita masukkan. So kita salin seperti biasa. So 5. Okey, sampai di tempat x, so kita gantikan dengan yang kita ubah tadi. Okey, sebutan y. X dalam sebutan y. So x dah tak ada lah. Dia akan jadi sebutan y. Ni 3, kita gantikan x, nilai x ni. Okey, nilai x ni kita gantikan dengan yang 3 ni. Yang x adalah 7 tambah 3y, ataupun 7 tambah 3y adalah x. Tu maksudnya. So, yang ni jumpa je x, kita gantikan dengan 7 tambah 3y. Okey, selesai yang x. Okey, seterusnya ni seperti biasalah, kita salin balik yang ni, salin yang sedia, yang asal, tambah 2y sama dengan 1. So, kalau pelajar perhatikan, hanya ada satu pemboleh ubah sahaja, iaitu y. Okey, so step seterusnya adalah kita selesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. So, sekarang dah jadi persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, persamaan linear. Okey, so jika kita tengok, kurungan bermaksud operasi darab lah. So, operasi darab kita darab yang ni terlebih dahulu. Okey, 5 darab 7. Okey, so 5 darab 7. Okey, jawapannya adalah 3, 5. Okey, seterusnya adalah 5 darab 3y. 5 darab 3 adalah 15. Okey. Dan y lah. So, operasi tambah, darab, tambah, jawapannya adalah tambah. So, selesai ungkapan, dan seterusnya selesaikan yang ni lah. Okey. Ini semua ni adalah dia akan jadi yang ni. Yang ni. Okey, so kita turunkan yang sedia asal lah. So, tambah dengan 2y sama dengan 1. Okey, so kita selesaikan. Kita nak kekalkan y, sebab kita nak selesaikan y, mencari nilai pemboleh ubah y. Bila kita tak nak 35, maksudnya kita kena hapuskan lah. Ini operasi tambah, maka kita kena buat operasi tolak 35. So, bila yang kad sebelah kiri ni kita tolak, maka
sebabkan ia sama, maka sebelah kanan pun perlu tolak lah, tolak 35. Okey. So seterusnya, okey, yang ni dah hapus. Okey, tinggal lagi Y dengan Y. 15Y tambah 2Y. So pemboleh ubah sama, boleh berlaku operasi penambahan. So jadi 17Y. Bersama dengan, okey, 1 tolak 35, maksudnya besar nombor negatif, jawapan akan jadi negatif lah. Ada RM1 pergi beli 35. So kita hutang lagi 34. Okey. So seperti biasa, samakan lagi persamaan linear. Nak selesaikannya adalah, okey, 17 kita tak nak sebab kita nak kekalkan Y, maka operasi bila tak ada apa-apa maksudnya operasi darab kan, sama dengan operasi yang ni lah. 5 darab 3Y jadi 15Y, maksudnya darab lah dua ni. So bila operasi darab kita nak ni, maka kita kena bahagi 17 supaya dia jadi 1. Kalau kita tolak, dia akan jadi mati. So tiada nilai Y. So bila kat sini bahagi dengan 17, yang kat sini pun bahagi dengan 17. Okey, so 17 darab 2 34. Negatif bahagi dengan positif, jawapannya akan dapat negatif kan. Okey, so tinggal lagi Y sama dengan tolak bahagi tambah jadi tolak 17 darab 2 kan. So ni adalah jawapan untuk Y lah. Okey. So step seterusnya, bila kita dah dapat nilai Y, maka kita gantikan. Okey, gantikan nilai yang diperolehi ke dalam persamaan yang diungkapkan untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. So kita gantikan ke dalam persamaan yang diungkapkan. Maksudnya persamaan yang kita ungkapkan tadi yang ni lah. Okey, yang ni tadi. Okey, so kita salin balik persamaan yang kita ungkapkan tadi, persamaan 3. Maksudnya sekarang ni adalah, okey, kita nak masukkan nilai Y yang kita peroleh ini ke dalam, okey, nilai Y sama dengan 2 ke dalam persamaan ke-3. Okey. So stepnya adalah kita salin dulu persamaan ketiga kita tadi adalah X sama dengan X sama dengan 7 tambah 3 Y. Okey, so kita gantikanlah nilai Y kita ni adalah, kita gantikan yang ni lah kepada 2. Okey, so kita tulis balik. So sama juga dengan 7 tambah 3. Okey, 2 ni operasi darab. Bila tak ada apa-apa operasi, maksudnya darab. Okey, so 3 darab 2, iaitu 7 tambah 6. Sama juga dengan 7 tambah 6, iaitu dapatlah jawapan kita X sama dengan 13. Okey, so dapatlah jawapan kita yang kedua. Maka kita dapat kat sini, okey, nilai Y kita sama dengan negatif 2 dan nilai X kita adalah, okey, 13. So selesai. Okey, so kalau pelajar nak guna kalkulator pun sama. Okey, so ni cara menggunakan kalkulator untuk semak. Okey, maka seterusnya kita akan tengok, okey, yang ni bermula di hanya satu pemboleh ubah sahaja. Hanya bermula di satu pemboleh ubah sahaja. Kita boleh semak menggunakan kalkulator lah, supaya kita dapat pastikan jawapan Y yang kita peroleh itu adalah tepat. Okey, so tengok baik-baik step yang cikgu buat. Okey, so
5. Okey, 5. Okey, kurungan 7 tambah 3. 7 tambah 3. Okey, pemboleh ubah Y. Okey, alfa Y. So, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Tambah 2Y. So, tambah 2Y. Okey, belajar kena ingat kenapa cikgu tekan alfa. Sebab, okey, alfa ni, Y ni warna pink. Okey, sama dengan 1. So, sama dengan, mesti tekan ni. Kalau nak cek menggunakan mencari nilai pemboleh ubah, mesti menggunakan function alfa lah. Okey, sama dengan 1. Tu tekan 1. So, jangan tekan sama dengan. Okey, untuk cari pemboleh ubah, jangan tekan sama dengan, tapi kena tekan solve, penyelesaian, calculate. Okey, so untuk solvekan persamaan linear ni, kena tekan solve ni warna kuning. So, tekan shift solve 2 kali pelajar. So, kita dapat Y sama dengan negatif 2. So, betul lah yang kita buat. Okey, so untuk semak yang kedua adalah, okey, nak tahu betul ke tak jawapan. Okey, yang mana kita pergi tengok persamaannya. Nak pergi ni. Okey, so kita sampailah kita masuk kepada yang hanya ada satu pemboleh ubah sahaja. Okey, iaitu ni. Okey, yang ni. So, kita pun semak yang ni. Betul tak jawapan kita? Kat sini. Kat sini satu pemboleh ubah sahaja, iaitu X sama dengan, okey, so X. Okey, X sama dengan 7 tambah 3 kurungan 2. Okey, so shift solve 13. Betul tak? So 13. Okey. Seterusnya, untuk kita pastikan nak semak jawapan kita ni betul atau tak, kita tengok persamaan asal yang mana Y2 X 13. Okey, Y2 X 13. Okey, Y sama dengan 2. Kita dapat negatif 2 tadi. X sama dengan 13. So, kita tengok kita pada salah satu persamaan yang kita telah ubah, yang jadikan ia sebagai ungkapan ni, yang ni. Ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan. Maksudnya kita jadikan X sebagai tajuk. So, kita semak balik yang sebagai tajuk ni. Okey, X ni. Kita gunakan yang ni. Okey, so kita semak. Betul tak jawapannya? Okey, sekiranya X sama dengan 7 tambah 3Y, jika X adalah Y adalah negatif 2. Sebab kita nak cari X ni. Maksudnya bila X berada di sebelah kiri, maksudnya kita ungkapkan X dalam sebutan Y ni. Okey, X berada di kiri, maksudnya X sebagai tajuk. Maka kita nak cari nilai X. So, kita gantikan Y kita dengan 2. Okey, so kita tengok. Kita masukkan persamaan ni. X sama dengan 7 tambah 3Y. Okey, so persamaan 3Y. Okey, ni persamaan kita sama dengan yang ni. So, bila kita tekan calc, dia akan minta kita masukkan nilai Y. So, nilai Y kita masukkan adalah negatif 2. Okey, so kita masukkan negatif 2. Kita tekan sama dengan, maka dapatlah jawapannya. Okey, X sama dengan 7 tambah 3Y. Bila Y negatif 2, okey, X adalah 1. 7 tambah 3Y. X, Y negatif 2. X adalah 1. Okay, kejap. Tadi bila kita semak tadi, rupanya mistake. 1 keluar jawapan tadi kan 1 kan, bukan 13. Okay, jawapan yang kita semak tadi keluar 1 kat sini. Okay, disebabkan careless. Ni panggil careless kan, cikgu careless.
Sebenarnya Y bukannya 2, tapi Y adalah negatif 2. So, disebabkan silap kat sini, maka akan efek semuanya. So, sini negatif 2, maka jawapan akan jadi 7 tambah negatif 6. So 7 tolak 6, maka jawapan kita dapat adalah 1 lah. Kita dapat jawapan 1. Sebab tu bila kita semak, jawapannya akan dapat 1 lah tadi, macam kalkulator tunjuk tadi lah. Itu je.